Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam pentas Barisan Nasional yang sangat berbahagia pada pagi ini. Jadi saya mengucapkan semua rakyat Johor makmur dan sejahtera. Alhamdulillah pentas Barisan Nasional ini akan mengupas sedikit sebanyak isu yang berlaku ketika pilihan raya negeri Johor ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panelis yang pertama, Muhammad Firdaus bin Yusof, sebagai Timbalan Pengerusi Kelab Mahasiswa UMNO, UNIMAP. Dipersilakan panelis kita yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara dan saudari. Hari ini saya nak menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi dan keuangan negara hari ini adalah disebabkan keadaan tidak stabil. Natijah daripada pentadbiran sambil lewa 22 bulan Pakatan Harapan. Hari ini pelbagai tomahan diberikan kepada kerajaan dan diterajui oleh UMNO BN hari ini, di mana tuduhannya bahawa Barisan Nasional yang menyebabkan keadaan kerawatan hari ini. Saudara dan saudari, ingatlah bahawa bila kita lihat apa yang terjadi hari ini adalah kesan daripada 22 bulan pentadbiran lemah Pakatan Harapan yang bermula pada tahun 2018. Satu persatu aset kerajaan yang strategik dijual dan dijarah oleh kerajaan penipu ini. Kita lihat bagaimana IHH Berhad telah dijual bersama-sama hospitalnya oleh Khazanah kepada Jepun. Bukannya sedikit tuan-tuan, tetapi lebih daripada beratusan juta. Dan kita lihat bagaimana saham CIMB sendiri dijualkan dengan harga lebih 300 juta juga oleh Khazanah akhir 2018. Kita lihat bagaimana syarikat strategik lagi, Azia Group melalui anak syarikatnya Aziata Investment Limited telah menjual keseluruhan kepentingan Aziata kepada sebuah syarikat di Singapura pada Februari 2018. Dan kita lihat bagaimana syarikat di bawah lembaga LTAT telah menjual Hotel Royal Chulan kepada Singapura juga daripada Februari 2019. Selain daripada kegawatan dan kekacauan yang Pakatan Harapan lakukan dahulu, kita lihat bagaimana mereka juga mengusik dan mengubah projek mega seperti terbatalnya projek HSR ataupun High Speed Rail yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura, dan pengubah suaian MRT dan juga jajaran LRT 3 yang mengakibatkan bukan sahaja kredibiliti dan imej negara dipertikai, bahkan kita lihat bagaimana rakyat kita juga turut terjejas dalam projek-projek besar ini. Dan ini bukan sahaja kita lihatkan keadaan pasaran modal serta pemilikan negara dan pemilikan aset-aset negara. Saudara dan saudari, kita lihat hari ini ekonomi negara diburukkan lagi pada keadaan ketika itu dengan ketidakcekapan pengurusan jentera kerajaan pada keadaan Pakatan Harapan memansuhkan cukai GST. Memandai-mandai mereka ni tuan-tuan dan puan-puan, dan mereka sahaja bukan memansuhkan tetapi memperkenalkan pula bukan sahaja SST tetapi membebankan lagi rakyat dengan cukai gula, cukai levy dan cukai baharu pula untuk kereta import terpakai. Keadaan bagaimana Petronas juga dijarah, dengan keadaan Petronas dipaksa membayar 80 bilion untuk tahun 2018, jauh lebih tinggi berbanding daripada dividen 18 bilion yang dibayar pada waktu kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan, saudara dan saudari, meskipun Pakatan Harapan mengatakan semua penjualan ini untuk membayar hutang negara, namun nisbah hutang kerajaan meningkat 48.7% pada suku pertama 2018 kepada 52.7% pada September 2019. Ini menjadikan hutang kerajaan telah meningkat pada ketika itu kepada 741 bilion, iaitu lebih separuh daripada KDNK pada tahun 2018, sehingga bila Pakatan Harapan memerintah, mereka mendapat 686 bilion hutang pada ketika itu. Lebih jauh lagi daripada keadaan di mana banyaknya hutang pada keadaan Barisan Nasional memerintah. Banyak lagi ketidakbijakan keputusan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan sepanjang 22 bulan yang menyebabkan keadaan kewangan dan ekonomi negara merana sehingga hari ini. Cukuplah sekali kita melihat kebodohan ini. Sudah tiba masa kita kembali dan menyokong kerajaan yang terbukti memberikan manfaat kepada rakyat.
seperti mana Barisan Nasional sekaligus menolak kerajaan penipu seperti Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah yang pertama sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan, kita akan beralih ke penceramah yang kedua, Saudari Chan San San, calon Barisan Nasional N42 Johor Jaya. Dipersilakan penceramah kedua. 大家好，我是陈珊珊，我来自马华工会。在这一次的柔佛州选中呢，我将代表国政竞选柔佛在野州议席。我本身来自碧兰东新村，我曾经担任过医院巡查员，也担任过碧兰东新村的村长。在2016年，我也担任了新山市议员。我乐观看待这一次的竞选，虽然这是我初次竞选州议席。 面对的对手包括了曾经在柔佛在野2届首土的前州行政议员和2位来自民政党以及民兴党的前辈，在众多强大的对手前面，初试提升的我压力虽然很大，但是当国家、当柔州、当柔佛在野州选区被政客玩弄于手掌之中，当人民的生计被牺牲，当人民的呐喊被忽略，当人民的要求被忽视。 我觉得我必须站出来为人民服务，再一次建设柔佛在野州选区，让柔佛能够稳定前进。我觉得我的优势是我的成长背景以及我的耐心聆听。我在碧兰东新村生长，广东话说守好守命。关于乡亲们的人，关于地方上的事，关于社区内的物，我都深刻了解，并且与团队有着一套方案。 以及建立一支用心聆听的服务团队，为民服务。另一个优势，我相信应该是我耐心聆听人的本质吧。或许我不是一个牙尖嘴利的人，但是我用心聆听选民的声音，将选民的意愿化为想法，在州议会内，在州政府内，将想法化为实质上的成果。这坚持不懈的行动力，我想是我的另一个优势。我是陈珊珊，和你一样。 我只是来自柔佛在野选区的一位太太，一位妈妈，一位爱柔佛在野、向往柔佛在野区成为更好未来的居民。在教育方面，疫情反复的日子下，尤其是来自B40群体的学子们，面对硬体及软体的学习困难，我想与包括学校及教育团体在内的组织合作，设立免费中心、免费补习中心，为有需要的学生提供援助。 在改善民生问题方面呢，在过去的 MCO 期间，我所接触的求助家庭之中，我了解到家庭暴力事件如何在我们没有察觉的社区现实中频繁的发生。女性可以是坚强的蔷薇玫瑰，可以是一个家庭中比较容易被伤害的角色。我会在社区内，连同包括单亲妈妈互助组织在内的机构，一起合作，为单亲妈妈、单亲爸爸。 妇女、女性、家长，甚至孩子们提供相互分享、相互帮忙以及自我提升的机会，让他们有能力能够保护自己以及家人。那么，我们必须要有一个非常稳定的政府呢，才能把这些想法和这些计划一一落实。所以，请大家坚持选择国政，投我们国政候选人一票，让我们的柔佛州能够稳定的前进。谢谢。 Terima kasih kepada penceramah yang kedua sebentar tadi. Alhamdulillah tuan-tuan, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan beralih kepada penceramah yang terakhir kita untuk hari ini, iaitu Amirul Wong, iaitu aktivis mahasiswa. Dipersilakan Amirul Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan Barisan Nasional. Salam kestabilan masa depan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal anbiya mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'. Hari ini saya Amirul Wong jauh turun ke Johor daripada Perak dengan satu suara untuk memastikan kebenaran ditegakkan, kebatilan dijatuhkan dan tentunya Barisan Nasional memperolehi kemenangan yang penuh bergaya. Saudara-saudari sekalian, baru-baru ini tular di media sosial dan juga mula hangat diperkatakan oleh orang ramai berkenaan isu perpecahan dalam beberapa parti politik. Nah, Anwar, ya Allah, kenapa lah aku tulis tu? Bodohnya. Sorry.
From tu lah yang baru-baru kot kan? Ke paragraf terus. Saudara-saudari ya. Sorry Saya gementar lah abang. Abang tipu ni, bongak. Baik. Continue in 3, 2, 1. Saudara-saudari sekalian, baru-baru ini tular di media sosial dan juga mula hangat diperkatakan oleh orang ramai berkenaan isu perpecahan dalam beberapa parti politik. Apakah isu ini? Isu ini adalah peletakan jawatan AJK Parti Muda, pembatalan ahli Parti Muda secara beramai-ramai, pertembungan calon antara Parti Muda dan Parti PKR, dan amnya keretakan dalam pihak mereka. Trending di Twitter khususnya pada 2-3 hari lalu apabila ada hashtag batal keahlian muda selepas timbulnya isu-isu ini. Kemudian kita diperlihatkan dengan peletakan jawatan 6 orang AJK Muda Kuantan Pahang pada 25 Februari. Diikuti pula 3 lagi AJK Muda Pahang dari Biru Dasar, 2 lagi AJK Muda Temeloh, AJK Biru Guaman dan mungkin ramai lagi yang akan menyusuli. Bukan itu sahaja, kita dengari pula isu berkenaan pertemuan kerusi antara Parti Muda dan Parti PKR sehingga pengarah pilihan raya AMK Malaysia mengeluarkan kenyataan ketidakpuasan dengan Parti Muda ini. Lalu mengatakan kesiapsagaan AMK untuk menentang baik lawan maupun kawan. Lagi mengejutkan adalah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kecewa dengan pertemuan yang berlaku antara Parti Keadilan Rakyat dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda di Larkin. Saya mengutip ayat beliau ketika di temuan Sinar Harian. Atas apa yang berlaku, saya tentunya duka cita. Bayangkan saudara-saudari sekalian. Sebelum ini, semasa perbincangan dilakukan, dalam rundingan tersebut, semuanya baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tiba harinya pula, berdolak balik pula. Adakah ini yang dikatakan mesyuarah? Bayangkan, belum menang pun, hanya menjadi calon pun sudah bercanggah sedemikian. Jelas, ia menunjukkan ketidaksefahaman, tiada persefahaman dalam parti ini dari mula pun. Bayangkan saudara, jika mereka ini dapat kuasa, tentunya berdolak dalik macam ke sana, ke sini, ke sana, ke sini balik pula. Mungkin situasi ini boleh kita bayangkan seperti main bola sepak. Dalam masa sama juga, saya ingin memberikan ucapan tahniah kepada warga Johor dan salam 3-0. Ya, bayangkan main bola sepak, tetapi goalkeepernya mengambil alih position striker. Berbalah pula siapa nak menjadikan gol. Striker berebut dengan wing pula untuk mendapatkan di sideline dan sebagainya. Caca merbak. Tuan-tuan, paku dulang, paku serpih. Kata orang muda yang melebih. Berbeza dengan Barisan Nasional, walaupun diterajui UMNO. Dan bersama kita, MCA, MIC, Friends of BN dan lain-lain. Kita mampu bersama dalam satu saf perjuangan demi rakyat. Perjuangan rakyat adalah objektif utama Barisan Nasional. Di atas kebersamaan dan kesefahaman parti. Wa ima sekalipun perubahan, Barisan Nasional mampu mempamerkan senarai calon dan juga calon-calon berkredibiliti bagi memastikan kemenangan di Johor. Warga Johor sekalian, fikirkan sendiri jikalau calon boleh menipu latar belakang. Boleh mungkir janji dengan ibu sendiri. Apatah lagi kepada rakyat-rakyat seperti kita ini jika diberi mandat. Ingat, mari kita fahami, dalami, selami dan aplikasikan dalil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafawraqu, dan berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Mungkin pada mereka ini bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lain mungkinnya. Perkara kedua ingin saya bercakap pada hari ini adalah berkenaan dengan isu KWSP yang gempa-gempur oleh pihak Parti Perikatan Nasional. Disebutnya abahlah pejuang meluluskan pengeluaran KWSP. Abah lupa ya. Kan Abah yang juga bercakap, kalau pengeluaran KWSP diluluskan, akan jadi masalah yang besar. Saya ingatkan lagi. Pada Oktober 2020, Datuk Seri Najib merupakan orang yang pertama mencadangkan pengeluaran KWSP untuk membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ingat tak lagi Abah cakap apa?
Abah sendiri kata, susah bagi kerajaan masa itu untuk benarkan pengeluaran KWSP. Abah tak sayang kami ke? Dahlah Abah kata sayang Melaka. Mungkin lepas ni Johor pun tak sayang Abah dah. Kata Abah, masalah besar akan terjadi apabila lulusnya pengeluaran KWSP. Kan dah kena bidas dengan Datuk Seri Najib, walaupun ianya sukar, bukanlah mustahil. Dah siap cadangan, dah siap idea dan cetusan-cetusan bagaimana ia perlu dilaksanakan. Dah dihidang, dah disuap, nak apa lagi, bah? Lepas tu, pemuda UMNO yang diketuai oleh Datuk Dr. Ashraf Wajidi mendesak dan terus mendesak kerajaan itu untuk apa? Untuk meluluskan dan memberi halkan berkenaan dengan pengeluaran KWSP ini. Ingat kembali, 31 Oktober, pemuda UMNO Malaysia telah berjumpa dengan Yang Berhormat Tengku Zafrul untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan isu ini. Selepas diasak bertubi-tubi oleh Barisan Nasional, barulah Abah tertunduk dan luluskan desakan tersebut. Walaupun diorang meluluskan, ingat, Abah telah meletakkan syarat-syarat yang bermacam pula. Sekali lagi, asakan demi asakan diberi oleh Barisan Nasional, terutamanya UMNO, untuk menghapuskan segala syarat ini. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, perjuangan bagi pengeluaran KWSP ini berjaya sesungguhnya. Ini juga merupakan sebuah tunggak utama bagi Barisan Nasional memfokuskan perjuangan bagi rakyat untuk berjuang kepada mereka-mereka ini yang telah terbeban. Mereka-mereka ini yang sudah tertekan dengan hidup, terutamanya dalam fasa pandemik COVID-19 ini. Hasil perjuangan ini juga dapatlah rakyat merasai nikmat pengeluaran KWSP dan meringankan beban mereka. Orang Johor nilailah sendiri. Antara mereka katanya sepasukan tetapi tak dah retak kerjasamanya. Ataupun Parti Barisan Nasional yang berbilang parti, agama dan bangsa yang sudah jelas bersama walaupun sekian lama. Undi untuk Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kepada panelis penceramah kita yang ketiga sebentar tadi. Segala input dan isu-isu telah dijawab oleh panelis dan penceramah kita pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya mengharapkan rakyat Johor dapat memilih dengan betul, dapat memilih dengan baik sekali pada pilihan raya negeri kita pada Mac 12 nanti. Wahai rakyat Johor sekalian, saya menyeru semua untuk mengundi Barisan Nasional kerana Barisan Nasional akan menjamin masa depan kalian semua. Demi kestabilan masa depan, kita berjumpa pada pilihan raya negeri nanti, insya-Allah.